Shalom, dan sekali lagi kita akan berbincang di dalam pelajaran 10 untuk hari Selasa, yang bertajuk harga perentaraan. Kita boleh baca di dalam Daniel, pasal 9 ayat 5 sampai 13. Doa Daniel adalah salah satu daripada banyak doa perentaraan yang terdapat di dalam Alkitab. Doa seperti itu menyentuh hati Tuhan, menghindarkan penghakiman dan membawa pembebasan daripada tangan musuh-musuh. Ketika Tuhan sudah bersedia untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi, doa perentaraan Musa menghentikan tangannya. Ini kita boleh lihat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14 dan juga di dalam Bilangan 14 10 sampai 25. Bahkan ketika kemarau yang teruk hampir memusnahkan tanah, Tuhan menjawab doa Elisha dan mencurahkan hujan untuk memulihkan semula tanah itu. Ini kita boleh lihat di 1 Rajah pasal 18. Semasa kita berdoa untuk ahli keluarga, kawan dan orang lain atau sesuatu situasi, Tuhan mendengar doa kita dan boleh campur tangan. Kadang-kadang yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk dijawab, tetapi kita boleh yakin bahawa Tuhan tidak pernah melupakan keperluan anak-anaknya. Ini kita boleh lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Dalam hal ini, Daniel memainkan peranan sebagai seorang perantara atau orang tengah antara Tuhan dan orang Yahudi. Melalui pembelajarannya tentang kitab suci, Nabi menyadari betapa berdosa orang-orang itu kerana mereka telah melanggar perintah-perintah Tuhan dan ingin mendengar amaran-amaran yang diberikan oleh Tuhan. Oleh itu, melihat keadaan kerohanian mereka dalam keadaan yang genting, Daniel berdoa untuk penyembuhan dan pengampunan. Namun, Nabi juga menyamakan dirinya dengan bangsanya itu. Dalam beberapa aspek, Daniel telah menggambarkan peranan Kristus sebagai perantara kita. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 17. Bagaimanapun, terdapat perbezaan yang benar. Kristus tidak berbuat dosa. Ini ditulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Dan oleh itu, tidak mempunyai keperluan untuk mengakui dosa pribadi atau mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan diri. Ini ditulis dalam Ibrani 7 ayat 26. Namun, dia menghubungkaitkan dirinya dengan orang-orang berdosa dalam cara yang unik. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Ini ditulis dalam 2 Korintius pasal 5 ayat 21. Dan di sini ada persoalan, jika kamu akan mengumpulkan semua yang baik dan kudus dan mulia dan indah di dalam manusia dan kemudian menyampaikan subjek itu kepada malaikat-malaikat Tuhan sebagai tindakan dalam keselamatan jiwa manusia atau merit, saranan itu akan ditolak sebagai pengkhianatan. Ini tulis oleh Ellen G. White. Di Iman dan Usaha muka surat 24. Apakah yang diajar oleh pernyataan ini kepada kita tentang perlunya seorang perantara untuk mewakili kita. Seperti mana Yesus sebagai pengantara kita, jadi beliau
adalah amat penting di dalam rencana penyelamatan, supaya kita juga diberi peluang untuk bersama dengan Bapanya di syurga. Okay? Jadi betapa berharganya mengenai perantaraan, yaitu Yesus untuk umat manusia agar selamat dan sama-sama kita menduduki kerajaan syurga. Ini saja untuk pelajaran hari Selasa. Jadi sekian, terima kasih. Semoga kita mendengar dan boleh menilai dan memahami apa yang saya baca tadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.